Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kali ini kita akan mempelajari untuk subjek RBT tahun 5, yang mana kita akan mulakan dengan tajuk teknologi rumah tangga. Okey, baik. Anak-anak sekalian boleh rujuk buku teks kamu masing-masing. Mari kita akan pelajari tentang teknologi rumah tangga berkaitan tentang jahitan. Okey. Boleh rujuk muka surat 4. Okey, baik. Okey, bila kita sebut tentang jahitan, kita akan bayangkan kain, jarum dan sebagainya. Tahukah anda bahawa orang ataupun manusia pertama yang menjahit adalah Nabi kita, iaitu Nabi siapa? Nabi Idris alaihi salam, mengikut catatan sejarah. Dan special juga pada Nabi yang sentiasa kita puji, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi yang selalu buat kerja rumah. Dan antara yang Nabi selalu buat, Nabi selalu jahit baju dia sendiri ataupun pakaian dia sendiri yang mana terkoyak. Okey. Jadi jangan kata bahawa jahitan ni adalah kerja untuk orang perempuan saja. Okey, baik. Seterusnya kita mulakan dengan kita nak kenal mata jahitan. Mata jahitan tangan mempunyai pelbagai jenis. Mata jahitan digunakan untuk mencantumkan kepingan fabrik, membuat kemasan tepi fabrik dan sebagai hiasan. Yang berikut ialah contoh mata jahitan tangan. Okey, baik. Jahitan tangan yang pertama iaitu jahitan kia, digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Jahitan ini juga digunakan sebagai jahitan tetap dan menjahit bahagian klim yang meretas serta menggantikan jahitan mesin. Okey, baik, itu untuk jahitan kia. Dan yang seterusnya, boleh tengok kat sini ada contoh gambar yang diberikan. Seterusnya adalah jahitan jeruju halus. Jahitan jeruju halus digunakan sebagai jahitan yang tetap. Jahitan jeruju halus digunakan untuk membuat kedutan atau sulaman pada fabrik. Jahitan ini digunakan untuk membaiki kelepek yang meretas. Kelepek ni maksudnya lipatan yang meretas. Meretas ni maksudnya yang terkeluar daripada jahitan tu nak tutup. Jadi dua jahitannya adalah jahitan yang tetap. Okey, ada jahitan tak tetap ke? Ada, iaitu yang ketiga. Ini jahitan jeluju kasar. Jahitan jeluju kasar ni adalah sebagai jahitan sementara untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Sebagai contoh, kita nak jahit ada dua fabrik. Ni fabrik A, fabrik B. Kita letak kat sini, kita nak jahit. Kita jahit macam yang dalam gambar ni, warna merah ni, ia adalah jahitan jeruju kasar. Nampak? Besar. Dan juga jarak dia luas. Jadi ini digunakan untuk jahitan yang sementara. So bila dah buat ni, dah ada jahitan yang kat luar, jahitan jeruju kasar ni akan dibuka. Jadi dia tak tetap. Okay, baik. Fabrik tahu maksudnya? Boleh tengok ni, dikata apa? Kain yang diperbuat daripada benang yang ditenun. Contoh kain, kapas, linen dan juga sutera. Okey, baik. Seterusnya ada muka surat 5 adalah selain mata jahitan tangan, terdapat juga jenis mata jahitan yang dihasilkan menggunakan mesin jahit elektrik. Yang ini dihasilkan oleh mesin jahit elektrik. Siapa kat rumah ada? Nanti boleh cuba. Di antaranya ada 3 jenis. Yang pertama, jahitan insang pari, digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Motif ni maksudnya hiasan lah. Okey, baik. Dan ini khusus untuk hiasan. Yang seterusnya, jahitan sembat, ataupun digunakan sebagai jahitan yang tetap juga
untuk menjahit bahagian klepet, lipatan ataupun bahan hiasan. Dia adalah tetap dan juga hiasan juga. Dan yang last sekali adalah jahitan silang pangkah, digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian klepet, lipatan atau tepi kain serta pelbagai jahitan hiasan. Ketiga-tiganya digunakan sebagai jahitan yang tetap tapi berbeza jenis. Boleh tengok sendiri contoh yang diberikan dalam buku teks. Okey, seterusnya lihat muka surat 6. Banyak artikel jahitan digunakan dalam kehidupan harian kita. Mari kita lihat beberapa jenis artikel jahitan yang biasanya terdapat di sekeliling kita. Artikel jahitan merujuk kepada jenis objek jahitan yang dibuat. Boleh tengok gambar tersebut. Kat sini ada banyak sangat. Ustaz akan tunjuk beberapa objek yang kita boleh detect. Antaranya tengok ni, apron, lapik tong sampah, lapik lapik kerusi, lapik meja, lapik pinggan, lapik tisu, dan macam-macam lagi. Sebenarnya semua yang kecil-kecil ni awak boleh jahit sendiri. Okey, baik. Yang seterusnya kita nak kenal alatan jahitan. Ada beberapa alatan jahitan yang Ustaz rasa awak kenal dan juga awak baru nak kenal. Antaranya yang pertama, kita ada pita pengkor. Ini dah biasa jumpa dah. Pita pengkor ni biasanya dia ada banyak warna sebab dia ada macam jenis. Tapi Ustaz nak awak tahu, satu pita pengkor dia ada dua ukuran. Yang pertama, ukuran yang sebelah dia ada ukuran menggunakan piawai sentimeter, dan kerana yang sebelah belakang dia ada ukuran untuk inci. Okey, baik. Nanti kita tengok sama-sama kat sekolah. Nanti kalau buka sekolah, kita akan cuba buat projek jahitan. Yang seterusnya, pembaris. Pembaris ada macam-macam baris lah. Ada pembaris L, ada pembaris lekuk, ada pembaris panjang. Semua ni untuk membuat jahitan. Kita ada kapur tukang jahit untuk membuat tanda pada fabrik. Dan juga ada roda surih. Yang ni jarang jumpa lah, untuk memindahkan tanda pola ke fabrik. Pola ni apa? Pola ni adalah satu tekapan, tekap. Contoh kita nak buat bentuk baju pada kain, kita akan lekat satu kertas dekat kain tersebut dan kita akan ambil kapur, kita akan tanda ikut bentuk baju tersebut. And then kita akan apa? Kita akan jahit, sematkan guna jarum peniti. Baru kita akan potong roda surih untuk pindahkan tanda pola kepada fabrik. Ni ada cara dia, nanti kita akan tunjuk. Seterusnya kita ada kertas karbon tukang jahit. Apa fungsi dia? Untuk memindahkan tanda pola, garisan dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda surih. Seterusnya jarum peniti. Ini mesti banyak orang perempuan semua tahu. Beza jarum peniti dengan jarum jahitan. Jarum peniti dia tak ada lubang dekat atas dia, kepala dia. Sebab jarum peniti fungsi dia untuk menyemat pola pada fabrik. Dia bukan untuk menjahit. Kalau jarum jahitan dia ada lubang supaya kita boleh masukkan benang. Ingat, ada dua jenis jarum. Yang pertama jarum peniti, yang kedua jarum jahitan. Kita juga ada dua jenis gunting. Apa beza dia gunting fabrik dan juga gunting kertas? Senang je. Beza je, gunting fabrik ni lebih tajam dan dicipta khas untuk menggunting kain. Biasanya dia lebih tajam, lebih berat dan lebih besar. Berbeza dengan gunting kertas. Dan yang seterusnya ada jarum jahit tangan. Tadi Ustaz dah sebut. Mesin jahit mini dan mesin jahit tangan. Yang ini kecil je. Ini jaranglah orang guna. Biasanya orang guna mesin jahit mini. Okey, baik. Anak-anak dan mata Allah sekalian, jom